Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang paling baik bagi sesiapa yang mengharapkan keredaan, kerahmatan dan keampunan Allah dan kebahagiaan pada hari akhirat, dan dia sentiasa ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Yang dihormati Al-Fadil Imam Bilal, jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian. Kita berada dalam situasi mengingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat betapa banyaknya banner-banner yang diangkat menjulang mengajak untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga mendengar dan melihat bahkan kemungkinan menghadirkan diri dalam majlis-majlis bagi menunjukkan tanda cinta dan kasih kepada Rasulullah dengan mengadakan majlis berselawat, berqasidah, berzanji untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa bagusnya dan betapa baiknya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi adakah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar telah mengambil contoh dan ikutan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya tidak semua orang akan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan teladan mereka. Tidak semestinya seorang yang sentiasa berselawat akan menjadikan Nabi sebagai contoh dalam kehidupan mereka. Kerana orang yang benar-benar menjadikan Nabi sebagai contoh dan teladan ialah orang yang disebut oleh Allah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Orang yang memiliki dua sifat. Yang pertama, orang yang mengharapkan keredaan, keampunan, kerahmatan daripada Allah dan kebahagiaan di akhirat. Yaitu orang yang memiliki sifat raja, sikap pengharapan kepada Allah dan pengharapan kebahagiaannya pada hari akhirat kelak. Bukan orang yang meletakkan pengharapan kepada makhluk lain. Dia tidak mengharapkan dan meletakkan pengharapan kepada Khaliq, tetapi dia meletakkan pengharapan kepada makhluk.
Maka sesiapa yang meletakkan pengharapan kepada makhluk, kepada manusia, kepada pemimpin, kepada kerajaan, maka dia tidak akan bersungguh menjadikan Nabi sebagai contohnya. Kerana hidupnya hanya mengharapkan keredaan, restu daripada orang yang disanjungnya, orang yang menjadi harapan dia. Demikian juga orang yang hanya meletakkan pengharapan kebahagiaan di dunia sahaja. Orang yang meletakkan pengharapan kehidupan di atas dunia sahaja. Dia tidak meletakkan pengharapan yang sebegitu jauh sehingga ke akhir akhirat. Dia hanya meletakkan kebahagiaan untuk berseronok di dunia. Dia mahu hidup bahagia di dunia. Dia mahu hidup senang di dunia. Dia hanya berfikir tentang pengharapan tentang dunia sahaja. Dia tidak meletakkan pengharapan di hari akhirat. Maka dia tidak akan menjadikan Nabi sebagai contoh dan teladan dia. Kerana apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kerahmatan, keampunan, kebahagiaan oleh Allah dan kebahagiaan di hari akhirat. Contoh, kita nak ikut Nabi untuk menunaikan sembahyang berjamaah. Orang yang bersedia ikut Nabi dan mencontohi Nabi dalam menunaikan solat berjamaah ialah orang yang hanya mengharapkan pahala daripada Allah, redha daripada Allah, rahmat daripada Allah dan ganjaran di hari akhirat. Kalau orang yang mengharapkan di dunia saja, dia tak mari sembahyang jemaah. Sebab mari sembahyang jemaah boleh duit je. Mari sembahyang jemaah maghrib boleh RM27 dalam poket. Boleh berim 100, 1,200. Boleh tak? Tak ada. Hak bolehnya Nabi yang beritahu. Boleh pahala 27. Balik kosong. Tak ada apa dalam duit. Dalam poket tak ada apa. Dalam akaun bank tak ada apa. Hanya Nabi beritahu dapat 27. Bila? Akhirat. Dapat di akhirat. Maka orang yang akan ikut Nabi menunaikan salat berjamaah ialah orang yang hanya mengharapkan pahala daripada Allah dan bahagia di hari akhirat. Orang yang hanya mengharapkan sesuatu di atas dunia sahaja, mengharapkan keredaan manusia atas dunia sahaja, dia tidak akan contohi Nabi. Dia tidak akan contohi Nabi. Yang kedua, orang yang sentiasa ingat kepada Allah. Orang yang sentiasa ingat pada duit, orang yang sentiasa ingat kepada makhluk, orang yang sentiasa ingat kepada dunia, orang yang sentiasa ingat kepentingan hawa nafsu dirinya, dia tidak akan contohi Nabi. Dia tidak akan contohi Nabi. Sebab tu Allah Ta'ala letak orang yang akan menjadikan Nabi sebagai contoh dan teladan ialah orang yang memiliki dua sifat. Yang pertama, ar-raja ilallah wal yaumil akhir. Pengharapan kepada Allah dan hari akhirat. Yang kedua, orang yang hanya mengingati Allah. Zikrullah, orang yang sentiasa ingat pada Allah. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala mendidik dan memberi ingatan kepada kita agar kita memiliki dua sifat ini kerana kita mahu mencontohi Nabi. Dan mencontohi Nabi tidak susah, tidak sukar. Nabi bukan malaikat. Nabi bukan jin. Kalau jin kita tak nampak, susah juga nak ikut. Kalau Nabi itu jin. Ya. Sahabat-sahabat Nabi nak ikut mana? Tok Imam mari tak ke? Tahu. Ya, Tok Imam jin. Susah. Malaikat tak ada nafsu. Lepas tu Allah Ta'ala sebut laqad kana lakum fi Rasulillah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain laqad ja'akum rasulun min anfusikum.
Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul min anfusikum yang memiliki ciri-ciri yang bercirikan diri kamu. Diri manusia ini ciri dia ada nafsu, ada akal, ada jiwa, ada roh, ada perasaan, ada jasad, ada tubuh. Maka demikianlah Nabi Muhammad ada jasad, ada tubuh, ada roh, ada jiwa, ada akal, ada hati, ada perasaan, ada nafsu. Ciri kemanusiaan yang ada pada Nabi ada pada kamu. Kalau kamu terasa dengan nafsu yang hebat nak kahwin, bila tengok orang perempuan kamu rasa lain, rasa gerang orang panggil. Betul tak? Nabi begitu juga sebab dia ada nafsu. Dia bukan malaikat. Kalau kamu kata kamu kuat, Ustaz, saya tak boleh nak ikut Nabi sebab nafsu saya kuat lah. Tak boleh. Tengok orang puan tak boleh kat seluar. Kau mahu Nabi nikah lebih lagi daripada mu. Nafsu dia kuat lagi. Allah Ta'ala buat. Tapi dia boleh kawal, dia boleh jaga. Tak? Apa sahaja yang ada pada kamu, pada akal, kamu anggap cerdik. Zaman sekarang, Ustaz, saya bijak, saya pandai. Nabi tak tahu. Tak secerdik-cerdikmu. Nabi ada akal kok. Nabi ada perasaan kok. Nabi ada jasa kok. Tidak ada sebab kamu tidak boleh ikut Nabi. Tidak ada alasan kamu tidak boleh ikut Nabi. Nak ikut malaikat mungkin nak susah. Sebab malaikat tak ada jiwa, tak ada perasaan. Dia berimas, terik, semua. Dia rokok, semua tak ada letih. Malaikat dia boleh rokok, semua tak letih. Kita rokok lama letih. Sebab tu Nabi Muhammad bila bertahajud sampai pecah kakinya. Maknanya jasad Nabi Muhammad macam kita juga. Boleh penat, boleh letih, boleh sakit, sehinggalah mati. Kalau kamu boleh mati, Nabi Muhammad mati. Kalau kamu luka, Nabi Muhammad luka. Kamu je gaduh nak cari kebal, ilmu kebal. Dah, sikit-sikit nak belajar, cari. Ustaz, nak cari ilmu kebal kan Ustaz? Cari ilmu kebal tak syahid ya awak. Nabi Muhammad luka. Nabi Muhammad berjuang sampai luka, pecah. Dia tak? Luka kepalanya, kena anak panah di pipinya. Ini keadaan Nabi. Tetapi teladan contoh yang dibawa oleh Nabi bercirikan 3 perkara yang tidak sama dengan contoh dan teladan yang dibawa oleh orang lain. Orang yang berbangga dengan Piramli. Siapa bercakap macam Piramli. Ikat rambut macam Piramli. Berjalan macam Piramli. Betul tak? Kerana terlalu sanjung Piramli. Orang yang puji dan sanjung Piramli, mencontohi Piramli, Piramli tidak sehebat Nabi. Orang-orang yang mencontohi ahli-ahli yang bijak, yang mereka hebat, tengoklah pandai. Tidak sebagaimana Nabi. Bahkan bukan sahaja manusia yang biasa, nabi-nabi pun tidak boleh membawa contoh sebagaimana contoh yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita nak mencontohi Nabi Adam. Kat mana kita nak contoh Nabi Adam? Tak kena. Kita nak mencontohi Nabi Ibrahim. Tak tahu banyak. Melainkan apa yang disebut oleh Allah dalam Quran. Itu pun sikit je. Kita nak mencontohi Nabi Musa. Cerita tentang Nabi Musa sedikit saja. Itu pun yang ada dalam Quran dan hadis Nabi. Cerita tentang Nabi Isa. Lagilah kita tidak boleh mencontohi Nabi Isa. Kerana Nabi Isa tak ada suami. Ia tidak pernah merasai bagaimana memiliki seorang ayah. Dia tak ada ayah. Dia tak ada ayah. Dia tak ada isteri. Dia tak ada anak. Bagaimana nak mencontohi Nabi Isa dalam mendidik anak? Bagaimana nak mencontohi Nabi Isa dalam mendidik isteri? Bagaimana nak mencontohi Nabi Isa dalam meletakkan rasa hormat terhadap ibu bapa dan seumpamanya? Tapi tidak.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sirah kehidupan Nabi, Allah Ta'ala letakkan ada 3 ciri penting yang menjadikan ia layak untuk dicontohi. Sehingga Allah Ta'ala letak, kamu mesti ambil contoh yang baik daripada Nabi. Sebab kehidupan Nabi ini pada dia ada 3 perkara. Yang pertama, Rabbaniyah. Yang kedua, Kamaliyah. Yang ketiga, Syumuliyah. Sirah kehidupan Nabi, contoh yang dibawa oleh Nabi, yang pertama bercirikan Rabbaniyah, bercirikan ketuhanan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap perkataannya, setiap tindakannya, setiap amalannya, setiap akhlak dan budinya adalah aturan yang diajar oleh Allah. Kerana itulah Aisyah radhiyallahu taala kata, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Dalam erti kata lain, akhlak Nabi kalau kamu mahu kenal, kamu baca Quran, itulah akhlak Nabi. Al-Quran datang daripada Allah, wahyu daripada Allah. Sudah tentu akhlak Nabi bercirikan Rabbaniyah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Rasulullah. Allah Ta'ala yang mendidik aku dengan adab-adab yang baik, dan Allah Ta'ala mengatur adab hidupku dengan paling baik sekali. Orang lain dididik oleh ayah dia, oleh mak dia, oleh tokoh-tokoh yang bijak kemungkinan. Kalau orang main bola sepak, dia hebat kerana jurulatih dia hebat. Ahli politik hebat kerana dia mengambil pemikiran-pemikiran ahli politik yang dia sanjung yang hebat. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemikirannya, perkataannya, akhlaknya, pengamalannya, adabnya diajar oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak berkali-kali Nabi Muhammad bercakap melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Nabi Muhammad dia bercakap wahyu Allah Ta'ala. Maknanya Nabi Muhammad tidak akan bercakap melainkan barang betul, barang benar, barang yang dibenarkan oleh agama. Ini yang pertama, ciri yang ada pada diri Nabi yang membuatkan kita kena ikut Nabi dan mencontohi Nabi. Kerana kehidupan Nabi bercirikan Rabbaniyah. Bila kita ikut Nabi, kita dapat pahala. Orang yang sayang kepada Nabi Muhammad, dia kena ikut Nabi Muhammad. Orang yang sayang kepada Allah, dia kena ikut Nabi Muhammad. Tapi orang yang sayang kepada seseorang, tidak semestinya dia mendapat redha daripada Allah. Betul tak? Kita sayang ke siapa pun, tidak semestinya Allah Ta'ala redha ke kita. Tak semesti lagi. Tetapi orang yang sayang kepada Allah, kata Allah, kalau kamu benar-benar sayang kepada Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar sayang kepada Allah, fattabi'uni, ikut Nabi. Sayang pada Allah, ikut Nabi. Fattabi'uni, ikut Nabi. Allah Ta'ala tidak pernah menyebut dalam ayat satu pun, jika kamu kasih kepada aku, kamu kena ikut orang tu, melainkan Nabi Muhammad. Kemudian Allah Ta'ala menggarap pula, bila kita ikut Nabi, bila kita jadikan Nabi ni sebagai ittiba', sebagai ikutan, kita makan ikut Nabi, kita berpakaian ikut Nabi, kita bercakap ikut Nabi, kita berakhlak ikut Nabi, semua kerana al-ittiba'. Dalam ilmu fiqh dipanggil kerana ikut Nabi. Yuhibbukumullah, Allah Ta'ala beri satu kelebihan besar, Allah Ta'ala kasih pada kamu. Allah Ta'ala kasih kepada kamu. Yuhibbukumullah,
wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang kedua, Allah Taala ampun dosa kamu. Ni ciri yang ada dalam kehidupan Nabi. Yang pertama ialah Rabbaniyah, bercirikan ketuhanan, yakni kehidupan Nabi itu bersumberkan wahyu Allah, dan bila kita ikut Nabi kita dapat pahala dan ganjaran daripada Allah. Yang kedua, kehidupan Nabi bercirikan kamaliyah, sempurna. Orang yang nak ikut Piramli boleh bak ceritanya belakang ya. Bak belakang boleh ikut Piramli. Bak lain tak boleh. Tetapi orang yang nak ikut Nabi boleh. Seorang guru boleh ikut Nabi. Seorang qadi boleh ikut Nabi. Seorang murabbi boleh ikut Nabi. Seorang ustaz boleh ikut Nabi. Seorang pemerintah dan ahli politik boleh ikut Nabi. Seorang ayah boleh ikut Nabi. Seorang jiran dia boleh ikut Nabi. Seorang sahabat dia boleh ikut Nabi. Apa sahaja nama dia dalam negeri, dalam dunia ini, apa status kehidupan dia, dia boleh ikut Nabi. Kamu sultan, kamu boleh ikut Nabi. Sebab Nabi pemerintah. Kalau kamu rakyat, kamu boleh ikut Nabi. Bagaimana Nabi menjadikan dirinya sebagai seorang rakyat. Kalau kamu sebagai seorang guru, kamu boleh mencontohi Nabi. Kalau kamu seorang ayah, kamu boleh ikut Nabi. Nabi sebagai seorang pemimpin, Nabi kata apa? Innama ana bimanzilatikum kawalidin. Aku pada dudukan kamu semua seperti seorang ayah, kata Nabi. Boleh. Kalau kamu jadi pemimpin, kamu mesti anggap kamu ni sebagai seorang ayah. Pemimpin masyarakat, kamu dianggap seperti seorang ayah, sayang kepada orang kampung Melaka. Kalau kamu Perdana Menteri, kamu mesti sayang kepada semua. Jangan kamu sayang orang yang ada, hak sokongmu mu sayang, hak lawanmu mu tak sayang. Boleh. Kena sayang mereka. Sehingga Nabi SAW sebut siapa? Bila negara Madinah sudah jadi kaya, ada orang wafat ataupun mati, Nabi pun tanya, hal li sahibikum dainan? Kawan kamu ni ada 3 hutang ke tak? Nabi tanya. Ada tinggal hutang tak ni? PTN dia tinggal ada hutang ni? Tanya. Kemudian Nabi tanya lagi. Dah dia berhutang, dia tinggal harta ke tak? Nabi tanya tak? Tinggal harta tak dia? Kalau tinggal harta boleh bayar daripada harta dia. Tetapi jika dia tidak ada harta, aku akan membayar hutangnya sebagai seorang pemimpin. Kerajaan tolong bayar hutangnya. Kemudian pusaka hak dia tinggal tu, yang tidak boleh lagi diagih, melainkan kepada ahli warisnya. Ini Nabi letak kedudukan dia sebegitu rupa tinggi sebagai seorang pemimpin. Sempurna. Yang ketiga, kehidupan Nabi sangat sempurna, sangat lengkap. Yang ketiga, syumul, lengkap, universal. Nak cerita bab benda, bab makan, boleh tengok Nabi. Nak cerita bab minum, boleh tengok Nabi. Nabi Isa kita tak tahu dia minum apa, dia makan apa, dia tidur macam mana. Tapi Nabi Muhammad SAW dia cerita habis. Sehingga mandi wajib pun dia cerita. Nak mandi wajib Nabi Muhammad dia cerita macam mana nak mandi wajib. Hak dalam tanah pun dia cerita. Sehingga sahabat dia bersungguhnya tengok Nabi nak buang qada hajat, dia pergi tengok Nabi. Tidak ada atas dunia ni seorang Nabi pun orang tahu dia qada hajat macam mana. Tapi Nabi Muhammad, dalam hadis kita akan baca bagaimana sahabat-sahabat meriwayatkan Nabi qada hajat. Ada kala Nabi qada hajat duduk, ada kala Nabi qada hajat yang kecil dengan berdiri, maka menjadi perbincangan di kalangan para orang ulama. Boleh tak? Buang racing diri, boleh ke tak?
Mula para ulama bincang. Maknanya semuanya apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Bak semayang tak kira lagi. Bak puasa tak tinggal lagi. Bak perang tak kira lagi. Bak berhubung dengan masyarakat tak macam mana. Bak ziarah orang beriman, orang munafik, orang kafir. Allah Nabi. Hak jahat sekali. Bapa munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi tahu hak duduk Madinah tu orang munafik, Nabi kenal seorang-seorang. Nabi beritahu senara orang munafik ni kepada siapa? Huzaifah. Huzaifah Nabi pesan dia. Huzaifah ni senara orang munafik. Nabi beritahu seorang je. Nabi nak beritahu Sayyidina Umar. Kalau beritahu Sayyidina Umar, saya mau pumuk seorang-seorang je. Picat pacung dia. Tapi Sayyidina Umar kita tanya Huzaifah, saya ni orang munafik tak? Huzaifah kata, Allah, mu sahabat Nabi mana masuk dan senara munafik. Maknanya Nabi kenal. Tetapi bila Abdullah bin Ubay bin Salul sakit, Nabi pergi ziarah. Jahat ni Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Wak sakit ke hati Nabi ni teruk sekali. Dia kata ke Nabi, dia keji Nabi, dia kutuk Nabi dengan berbagai-bagai. Tapi tiba-tiba Abdullah bin Ubay sakit je, Nabi pergi ziarah. Sehinggalah apabila Abdullah bin Ubay bin Salul ni nak mati, Abdullah bin Ubay ni macam percaya dalam kubur lagi dia kena azab. Pak yang dengar kok nama ni, mari ngaji kok. Dia berasa takut dia kena azab, dia pun kata, "Hei Muhammad, jubah hak mu pakai tu aku nak supaya dia dijadikan pakaian aku untuk dikapan bila aku mati." Dia berasa bila pakai jubah Nabi, selamat dia daripada api neraka. Dia minta dengan Nabi Muhammad. Dia kata, Muhammad, jubah mu pakai tu aku nak supaya dijadikan kain kapan aku bila aku mati. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay mati. Nabi balik rumah, Nabi pecah jubah dia. Nabi beri ke anak kepada Abdullah bin Ubay. Beri ni, ayahmu nak akan jubah aku bila dia mati. Ambil. Mati dah kawan tu. Kalau kita kira bapak munafik, cicang dia makan anjing, tak apa. Jahat sekali, hina Nabi. Dah, ini muamalat yang ditunjuk oleh Nabi. Sempurnanya. Bagaimana Nabi berhubung dengan orang munafik. Bagaimana Nabi berhubung dengan orang kafir. Bagaimana Nabi berhubung dengan orang Yahudi. Orang yang dah ambil contoh Nabi je. Main lepo. Dia tak? Kepala babi. Tungging punggung depan orang rumah kafir. Ni dah ambil contoh Nabi. Kerana dia mengaku je Melayu Islam. Melayu Islam. Islam Melayu. Ambil contoh. Siapa dia? Petani. Dia boleh ambil contoh daripada Nabi. Peniaga. Dia boleh ambil contoh daripada Nabi. Nabi memberitahu perkara yang banyak di dalam perbincangannya. Seorang qadi, seorang mufti, seorang hakim, seorang pejuang, seorang tentera. Siapa sahaja dia boleh ambil pengajaran daripada hadis-hadis Nabi yang sebegitu banyak. Hanya kita je tahu tak tahu. Sebab kadang-kadang kita ni siapa tak tahu, sebab ngaji pun start daripada kitab Taharah habis bab sembahyang. Lepas tu ulang pula baca kitab lain, bab bertaharah, bab sembahyang. Dah habis hukmu. Bab sembahyang, bab sembahyang, bab sembahyang, bab sembahyang. Nak mati bab sembahyang hukmu. Nak masuk ke bab sembahyang tu bincang bab haid dulu. Bincang bab nifah dulu. Bincang bab nifah beranak dak dah. Bincang bab darah haid, haid tak ada dah. Dah lah haid tak ada, hak bincang pula lelaki pula ramai, hak tua-tua pula. Jadi dok siapa semua tajuk siapa bila bab muamalah Islam, bab politik Islam, bab ekonomi Islam, bab pemerintahan dalam Islam, bab perang, bab jihad, bab adab, bab akhlak. Banyak dalam hadis Nabi. Kalau kita baca, kita tengoklah di maktabah sekali. Kitab Al-Jami' As-Sahih lil Imam Al-Bukhari. Kita tengok berapa jilid kitabnya. Berapa jilid? Bukan bab sembahyang je. Bab sembahyang jilid pertama. Jilid kedua. Jilid pertama bab taharah. Tu ya. Kita ngaji 2 jilid je. 2 jilid pun dah habis. Baca kitab dia 13 jilid.
Tu bila orang bercakap bab politik Islam, bila orang bercakap tentang pemerintahan Islam, bila orang bercakap tentang undang-undang dan jenayah Islam, manusia mula rasa, oh ni politik ustaz ni. Cerita bab politik lah. Mengajar bab politik. Betul, orang Selangor. Saya kuliah di Kota Damansara. Kota Damansara tu dia buat, selepas kuliah tanyalah ustaz. Dia bagi nombor untuk pengurusi masjid. Orang nak tanya, pergi kepada telefon pengurusi masjid. Pengurusi masjid forward pada telefon saya. Ada seorang tu, bila saya cerita bab ekonomi Islam, termasuk GST, cukai adalah Islam. Dalam soal jawab tu dia kata, Ustaz mengajar apa bab perkara ni? Kalau Ustaz mengajar bab perkara lain, saya terima, saya akut, saya sanjung Ustaz. Ceritalah tentang adab dalam Islam, tentang hari kiamat, akhlak dalam Islam. Cerita apa bab GST, cukai, ekonomi? Orang tak mengaji dalam masjid macam ni. Jadi asing. Perkara yang asing. Perkara ini jadi asing kerana kita tak kenal Nabi. Kita tak kenal kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seorang itu bertaraf mufti, dia boleh cakap politik di luar masjid, tak pagar masjid. Sebab dia tidak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan politiknya. Dia menyelesaikan masalah dalam masjid. Kerana apa? Kerana bila masalah itu diselesai dalam masjid, manusia ingat kepada Allah. Manusia ingat pada Allah. Tapi kerana hari ini maju, tak boleh lewat di masjid belaka, bising. Apalah pindah. Tetapi kena ingat, apa dia asas dalam masjid? Takwa. Politik takwa, ekonomi takwa, segala apa yang diajar oleh Nabi takwa. Sebab itulah riwayat dan segala sirah Nabi lengkap. Merangkumi semua perkara. Bab gurau, orang tanya saya, Ustaz, kita ni kalau buat lawak sikit, gurau sikit, pelawak lalu. Bohong, pelawak ni bohong lah. Kalau tak bohong, tak sedap, orang tak suka. Boleh ke tak? Kita boleh ambil contoh. Nabi pun buat lawak juga kali-kali. Kadang-kadang Nabi bergurau kok. Tak salah maknanya. Orang yang suka bergurau, dia boleh ambil contoh Nabi. Nabi bergurau macam mana? Nabi bergurau benar. Nabi tak bergurau bohong. Kita bergurau bohong, pelawak, tipu. Tapi tak. Seorang sahabiyah, seorang perempuan tua, mari bertemu dengan Nabi. Tanya Nabi, ya Rasulullah, saya ni masuk syurga tak Rasulullah? Rasulullah kata, awak orang perempuan tua tak ada dalam syurga. Orang perempuan tua tak ada dalam syurga. Perempuan tua ni menangis kerana dia tidak disenaraikan masuk dalam syurga. Menangis. Tinggal Nabi menangis kerana dia tidak senarai dalam syurga. Nabi pun senyum, Nabi panggil balik. Mokcik, mari. Orang yang duduk dalam syurga jadi muda belaka. Bikran, abkaran, anak dara belaka. Kalau mokcik masuk dalam syurga pun, mokcik tak jadi tua macam ni. Mokcik jadi anak dara yang cantik, comel. Oh, barulah you suka. Oh, betul. Nabi gurau, tapi gurau betul. Ini keadaan Nabi. 3 perkara. Tapi bagaimana kita nak ambil contoh daripada Nabi ini? Dengan 2 perkara. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Orang yang ambil contoh daripada Nabi, dia boleh ambil contoh daripada Nabi bila dia ada 2 perkara ni. Yang pertama dia yakin. Yakin kepada Nabi, yakin kepada apa yang diajar oleh Nabi, yakin apa yang diberitahu oleh Nabi. Dia percaya. Ma kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih. Tidaklah percakapan orang yang beriman bila diajak ikut Allah dan Rasul, dia akan kata apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Ini sifat yang pertama. Kalau tidak ada iman, awak ceritalah Nabi macam mana. Nabi meretoh bagus. Nabi laksanakan hukum hudud cantik. Tak. Mari Tok Mufti kata zaman sekarang tak sesuai lagi. Zaman moden.
Kalau laksana hukum hudud, mufti bercakap. Orang hak jahil tidak dah heran dah. Dah tak? Akhirnya jadi pening. Sedangkan kalau kita yakin ke Nabi, Nabi kata melaksanakan satu hari hukum hudud di muka bumi ini lebih baik daripada hidup beribu tahun. Kenapa? Kerana pelaksanaan syariat Allah Ta'ala ini mendapat berkat. Waktu kita rasa hebat, Sultan Brunei hebat, dan kita harap Allah Ta'ala beri kekuatan dia, kerahmatan kepada dia, istiqamah. Bila bersedia nak melaksanakan hukum hudud, bersedia untuk memangsuhkan minuman arak dalam kapal terbang. Tak ada penyediaan arak dalam penerbangan Brunei. Bila wartawan tanya, "Hai tuanku, kemungkinan penerbangan di Brunei orang tidak akan naik, dan di Brunei orang tidak akan melancong kerana tidak dapat minum arak. Pelacung-pelacung tidak akan berminat pergi ke Brunei." Tuanku kata apa? Orang datang ke Brunei, kalau nak minum arak, dia boleh datang ke negeri lain. Minum arak banyak lagi negara lain. Dia boleh datang ke Brunei untuk melihat kecantikan Brunei, keindahan Brunei. Kelih. Ya tak? Keyakinan dia. Tu pun tak laksana lagi, orang takut dah. Penurunan, maksiat, jenayah negara kita. Allahu Akbar tuan-tuan. Cuba kita bayang di Paka baru ni, waktu terbit dalam surat khabar tu. Seorang kanak-kanak umur 2 tahun, Ayah Haji, Tok Imam, umur 2 tahun, kena rogol bergili-gili. 2 tahun. Hak umur 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun kena rogol berjerit. 60 tahun kalau kena rogol. Betul tak? Oh, 2 tahun tuan-tuan, cuba bayang. Dahlah kena rogol bergili-gili, kena bunuh pula. Oleh siapa? Mengikut siasatan, katanya kekasih mak dia sendiri. Kekasih mak dia. Kerana mak dia penagih dada, kawan dan berkasih dengan penagih dada. Allah tuan-tuan, apa tengok gambar Allah. Ni akhir zaman. Pembunuhan setiap hari, setiap masa, setiap detik. Dan inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday as-sa'ah al-haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Al-qatlu al-qatlu. Yaqtulu ar-rajulu akhahu wa yaqtulu jarahu wa yaqtulu ammahu wa yaqtulu ibna ammihi, kata Nabi. Akan berlaku kiamat. Tetapi sebelum berlaku kiamat, pembunuhan yang dipanggil al-haraj, kata Nabi. Al-haraj berlaku. Para sahabat tanya, apa dia haraj ya Rasulullah? Pembunuhan demi pembunuhan berlaku. Pembunuhan di Syria seolah-olah tidak tamat, tak ada penghujung. Pembunuhan di Mesir seolah-olah tidak ada penghujung. Tengok dalam surat khabar, seorang kanak, seorang pelajar, seorang remaja ditembak, hancur kepala lutut dia, hancur tangan dia, tetapi tidak berbunyi suaranya. Sabar, tahan begitu je. Kita luka main bola teriak, tahan dia, didikang dia. Tapi pembunuhan terus berlaku. Negara kita tak perang, tapi pembunuhan terus berlaku. Sehingga kata Nabi, pembunuhan itu berlaku, seorang lelaki sanggup bunuh saudara dia sendiri. Ni, apa tengok? Seorang lelaki sanggup bunuh jiran dia sendiri. Sepatutnya jiran kita tak bunuh. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka seorang lelaki dan satu keluarga, dia tidur dalam keadaan kenyang, tiba-tiba jiran dia tidur dalam keadaan lapar. Ingat tuan-tuan, Islam ni aja. Tapi hari ni Kuala Lumpur kadang-kadang jiran tak kenal. Bukan Kuala Lumpur je, kampung gitu juga. Kalau kawasan perumahan, kalau kawasan taman tu ada pagar kau, masuk, buka pagar kereta, so masuk. Parking kereta,
gi pagar tutup. Masuk dalam rumah, srek tutup. Pasang ekong, pasang kipas, pasang asru. Tengok TV, duk. Selangor lawan Pahang. Dah, 1-0 Selangor menang. Oh, Selangor menang. Jirang duk sebelah menapa berlaku tak tahu. Hak tahu bila orang mari ramai. Apa Pocik mati ya. Tahlil lah ni pergi ya tahlil. Nasib buku. Tu pun kadang-kadang nak buat tahlil pun. Buat di masjid, di surau, tak kena. Saudara muslimin dan muslimat sekalian, kita berada di penghujung kuliah kita. Hanya saya nak rumuskan bagaimana Nabi SAW meletakkan keadaan di akhir zaman ini begitu teruk. Seorang lelaki sanggup bunuh saudara dia, jiran dia, pak saudara dia, sepupu dia dan anak saudara dia. Sehingga para sahabat tanya Nabi, "Wa ma ma'na uqulu ahli dzalika zaman ya Rasulullah?" Tidakkah bersama dengan kami di zaman itu ada akal orang rakyat penduduk zaman tu? Orang zaman tu tak ada akal ke? Tak boleh nak fikir ke siapa boleh bunuh anak beranak dia sendiri, pak saudara dia sendiri. Zaman Nabi dulu, zaman jahiliyah, mereka hanya membunuh anak perempuan saja. Itu pun kerana malu, kerana peraturan. Peraturan di zaman tu kalau nak bunuh anak perempuan malu. Tetapi mereka tidak akan membunuh anak saudara, termasuk Abu Lahab. Bila Nabi Muhammad dilahirkan, dia julang Nabi Muhammad keliling Kaabah, sembelih 100 ekor unta. Tapi zaman sekarang orang sanggup bunuh anak saudara dia. Orang sanggup bunuh pak saudara dia. Maka Nabi tanya, di zaman itu orang tak ada akal ke ya Rasulullah? Rasulullah kata, "Innahu la yunza'u uqulu ahli dzalika zaman." Akal kewarasan orang zaman itu dicabut oleh Allah. Tak ada akal. Kita bayang. Boleh budak 2 tahun dia boleh rokok. Hak penguat kuasa di Pahang tu kita rasa munasabah. Bukan munasabah maknanya hak sodah dah. Dia bunuh tu kerana kebencian dia, kemarahan dia. Terupung sepatutnya orang zaman dulu bunyi tok lebar takut. Orang jahat setara mana pun bunyi tok bila. Dia tak berani. Tok bila padam apa je bang. Azang je. Dia tak akan marah, dia tak akan. Guru Quran kita dah ajar Quran, dia piak kita balik rumah dak khabar kamu ayah. Kalau khabar kamu ayah kena tambah lagi. Dak mu ayah besar ni bawa ni berah ni bang, pergi ngaji lagi. Sampai dekat anu musim hujang pula. Cikgu ustaz hak ajar ngaji tu ayah hak ajar ngaji khabar pula. Dia ambil air dalam telaga, buh dalam dia. Pesai, payang untuk dia. Anak murid nak ngaji kena ambil air dalam telaga. Telaga jauh. Dalam payang. Ambil dalam payang. Penuh air dalam payang baru naik atas basuh kaki. Baru ngaji. Ngaji pun bukan ngaji lalu, ngaji seorang lu. Dia tak? Rotam bunyi hak peng peng peng. Dia tak ada. Kita ngaji. Pukul 9, pukul 10 baru ngaji. Balik ngaji berlari. Dalam rok, dalam hutang. Tak? Zaman learning. Tak? Manusia tak ada akal. Cikgu tak ada akal, anak murid ada akal. Anak murid teruk, cikgu pun siapa? Tak? Dia boloceng tekuk anak murid dia suruh akan rupuk. Hak mana kedah, tak? Kedah. Boleh dia denda anak murid dia kata, cerdik tak boleh nak mikir. Piak lain. Denda hak yang sewajarnya lain. Ni suasana akhir zaman. Kerana dah ambil contoh daripada Nabi. Sebab apa? Sebab orang tak yakin. Dengan pendidikan Nabi orang tak yakin. Dengan sistem yang Nabi ajar orang tak yakin. Dengan undang-undang hak Nabi ajar tak yakin. Nak selesai masalah jenayah, orang bercakap tentang hudud bukan sahaja hudud. Bila bunyi hudud tu orang kata dah, ni cerita tak ada benda lain ni, politik ni. Sedangkan kita cerita hudud nak fahamkan orang dulu. Nak pelaksana tu kemungkinan yang kedua, tapi nak faham orang dulu. Faham bahawa hudud ni cantik. Kita sepakat orang Islam sepakat bahawa hudud ni cantik. Kita kena usaha nak buat. Tak? Marah. Sekat. Tentang. Halang. Jadi tak selesai masalah. Pembunuhan berlaku.
Saya dengar cerita pula ada seorang menang baru ni dalam pencetus ummah. Dia kata Malaysia ni nak laksana hukum hudud dah secara tadarruj, berperingkat-peringkat. Sebab hukuman kisah dalam negara kita ni ada dah. Orang yang bunuh orang, dia hukum bunuh juga. Hukum kisah dalam Islam ialah bunuh dengan pacung. Bukan tali lembu tekau. Kalaulah itu dianggap hukum Islam, maka hukum itu lebih awal dilakukan di Eropah. Maka Eropah lebih awal daripada negara kita. Apakah kita perakui bahawa undang-undang itu yang dilaksanakan di Eropah Islam? Sebab apa? Lahir orang yang baik kerana terlalu kilang dicorakkan dalam program yang sebegitu baik. Sepatutnya melahirkan orang yang mencetuskan ummah dengan ilmu yang tepat, tapi belum mengelirukan ummah. Tak. Cuba tuan-tuan tunjuk kat mana hukum hudud yang ada hari ini secara tadarus. Zina ada. Minum arak ada. Rokok ada. Curi ada. Tak ada. Hak liwat, zina, tak ada. Sebab tu sepatutnya setiap masyarakat ambil daripada Nabi, terang dengan jelas supaya ummah ni faham apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Barulah kita ambil contoh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam pengajian kita yang ringkas malam ni kita dapat manfaat satu, iaitu bagaimana kita perlu ambil contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang dua perkara. Yang pertama iman, yakin kepada Nabi. Yang kedua ilmu, kita kena belajar. Kita kena baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia tengok TV, dak tengok TV sehari pening kepala dia. Ada orang tu dak baca surat khabar sehari pening, dak tengok dak surat khabar, tapi dak dengar hadis Nabi, dak apa. Sehari kita tak dengar hadis Nabi. Sepatutnya satu hari bukan baca Quran je, baca hadis Nabi. Satu hari bukan saja baca Quran, dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kita tahu bagaimana kita mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata kita sayang ke Nabi, kita kata kita cinta kepada Nabi, tapi kita tidak pernah mendengar kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat di akhirat. Dan saya minta izinlah keluar. Sakit mata, tak iman. Mata sakit jadi kena balik. Dah semayang jamak dah. Saya semayang dah isyak. Mudah-mudahan semua kita diberkati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta fi 'ilmi al-ghaibi an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa dhahaba hammina wa ghammina wa tunsira ikhwanana al-mujahidin fi Misr ardi qinana wa fi Falastin wa fi masyarik al-ardi wa maghribiha. اللهم قوي عزائمهم وثبت أقدامهم واجمع كلمتهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.